Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب يسر ولا تعسر. رب اجعلنا خيرا. أما بعد. Sampai persoalan apa? Jangan apa? Oke, kandung semua. Betul. Oh, kalian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Humayd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف. وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Ini sebahagian daripada perbuatan di dalam salat secara ringkas, daripada mula takbir sampai bagi salam. Secara ringkas saja sebuah hadis. Baik. Daripada Abi Humayd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu kata, aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat takbir, idza kabbara, apabila dia bertakbir, ja'ala yadayhi hadwa minkibayhi. Maksudnya takbir di sini takbiratul ihram yang menjadi rukun yang ketiga selebih daripada niat dan berdiri tongkat bagi yang mampu. Nah, ini yang ketiga, takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar. Jadi kita dah sebut sebelum ini. Sebutan lafaz Allahu Akbar itu dalam takbiratul ihram itu kena perhati betul-betul, tak disebut lebih kurang. Kalau tak boleh disebut dengan betul, kena belajar sampai jadi betul. Allahu Akbar. Ada sebahagian orang tak boleh ingat lidah kongeng. Apa kita tahu Allah Akbar. Kata sudah. Itu lain. Itu baru orang tak boleh buat apa. Bagi orang yang boleh, itu tak boleh buat lebih kurang. Apa lagi dia bermain dengan itu tidak syari. Sebut Allah. Jadi Allahu Akbar. Akbar
tu jadi panjangan. Ada orang Allahu Akbar. Tak boleh tu. Tak boleh maksudnya tak sah lah salat dia. Sebab sebutan lafaz Allahu Akbar takbiratul ihram tidak disebut dengan tepat. Dia mesti sebut dengan tepat. Jadi ya. Allahu Akbar. Jadi kalau nak panjang lebih sikit tak apa. Allah. Waktu bagi lebih panjang Sebab yang menjadi afdal mengikut sebahagian pendapat ulama, terutama secara khusus dalam mazhab kita, itu lafaz takbiratul ihram dengan Allahu Akbar itu dimulakan sebutnya sama dengan dimulakan perbuatan gerak tangan mengangkat kedua belahnya sampai pada datuk. Jadi kita mula sebut Allahu Akbar. Itu terlebih sikit, bukan lebih, memang diafdalkan begitu. Mula gerak, mula sebut. Habis gerak, habis sebut. Itu ikutlah. Kalau gerak kita tu laju, cepet habis. Gerak kita tu slow. Sebab enggak dia nak konokan niat, terjemah niat itu kulit hati, ambil sebaik-baik sederhana, laju tidak, slow pun tidak. Allahu Akbar, sedang panjang pun tidak, cepet pun tidak, pendek. Allahu Akbar, tak cepet pun ataupun panjang terlebih, habis-habisnya Allah Akbar, terompeh bunyi kan. Dah putih pula. Putih itu tak sah, kalau belik semula. Dia mesti tahu dari putih Allah, putih pula tak boleh. Nombek balik. Jadi masalah melitih niat ke hati itu jangan buat payah-payah. Lafaz niat itu pertama sunat. Usalli itu semua sunat. Talaffuz bin niat. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunat. Itu pun dalam mazhab kita, mazhab lain tak sunat dah kan. Kita ya sunat pakai sunat. Tetapi yang pentingnya niat itu duduk ke hati. An-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempat ke hati. Ya, ayo. Ya. Ya. Tak boleh. Tak boleh. Dia berhenti kat situ kan. Kecuali kalau dia macam berhenti, sebenarnya dia tak berhenti itu contoh macam akbarnya Allahu Akbar. Tak berhenti tapi tak, yang tak boleh pada Allah Allahu Akbar tak boleh. Dia berhenti situ, dia tu sambung pula Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar tu mesti clear. Mesti clear. Tak boleh. Ada yang langsung lenyap Allah bar itu kan. Nak melintih tu lah. Itu pasal sekobar dari ni yang melintih-lintih ke hati itu kadang jadi problem kat kita. Dah kita ni nak semayang, niat duduk dalam hati tu ada dah singgah. Tu buat payah-payah buat apa. Kan? Usalli berdhari Allah saja semayang zuhur rakaat ngaku imam saat. Imam saat siap nama lagi imam saat anak pada soal kan Allah Ta'ala. Apa ya? Ya. Kayak gitu nih. Itu yang jadi masalah kadang-kadang. Dia yang pentingnya lafaz Allahu Akbar itu apa? Maksudnya Allah Maha Besar. Jadi resapkan dalam jiwa kita, ya memang sungguh Allah itu Maha Besar. Itu paling utama. Dalam pada kita takbiratul ihram itu sesuai dengan perbuatan atau perkataan yang kita lafaz, sesuai dengan penghayatan kita dalam solat. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar.
Kan penghayatan kita pada apa yang kita lafazkan itu lebih patut pada kita semayang. Allahu Akbar sesuai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Patut yang paling bagus apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi ini. Itu yang kita hayati, itu lebih patut. Sebab itu yang kita ungkap, kita ucap, kita sambut, kita baca. Itu dah cik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati kita, ya Allah, segala puji bagi kau. Kaulah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang itu lintah hati kita, kaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagus dan bagus sesuai dengan apa kita sebut. Itu kan tak jauh lebih kurang juga sama dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Kuasa itu besar dan datang menyahut seruan azan doa sunjid baik lima contoh ya. Kumpul yang jadi masalah sanjo aku mayang doa pek rakaat ikut imam karena Allah Taala bar. Saya nak nanya lah, itu ni orang Melayu kan. Sholli fardhu dhuhri barakatun dan mamu billah ta'ala Allah. Kalau orang Arab ya, sholli fardhu dhuhri barakatun dan mamu Allah. Agak apa pula lintih-lintih? Lintih pula. Benda yang sama. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mamu billah ta'ala Allah. Sekali pula sholli fardhu. Itu kalau orang Arab kecil gitu Melayu. Jadi maknanya yang kita lintih dalam hati kita tu hanya sekadar terjemahan kepada lafaz yang kita sebut. Terjemahan itu kita lintihkan pada hati kita. Salah ya tak salah, dia boleh jadi pada penguat pada niat kita. Okey. Tapi yang jadi masalah akan jadi was-was pada sembahyang kita. Akannya. Jadi Allah. Itu kadang-kadang terlajak tak cukup nanti pula. Kadang-kadang jadi waswas Allah saja aku sembahyang zuhur kerana Allah Ta'ala tak ada sebut mengikut imam sebaik sekali padahal sah dan sebutannya okey dah. Allah kadang-kadang termalam timbul soal nak bagi detail Allah macam serili rusak nak dapat signal tak ada ni apa benda kan. Itulah yang masalah bila kita pilih teh jadi lama. Sudah imam nak rukuk kita selesai. Itu masalah tu. Jadi sesuai dengan lafaz yang kita sebut dengan makna lah, kita kata dengan makna. Kita dah kata dah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan na'muman lillahi ta'ala. Okey. Kok masa tu kita lintih masalah. Masa kita nyebut saja aku sembahyang nak juga sambil nyebut sambil itu kita faham makna. Allah itu tinggal kita membesarkan Allah Ta'ala dengan sepenuh jiwa. Dah settle. Betul tak? Jadi sesuai yang kita sebut ketika itu sesuai dengan apa yang kita hayati dengan sebutan perkataan dengan makna tadi. Kita rukuk. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Untuk lebih penumpuan kita pada solat yang insya-Allah menghasilkan khusyuk, kita perhatikan makna. Sambil-sambil kita rukuk, apa yang kita sebut dan apa yang kita faham, baik kita hayati dengan kepahaman sebutan kita. Subhana Rabbiyal Azim itu maksudnya Maha Suci Allah yang Maha Kuasa. Sesuai dengan perkataan itu, makna kita pun ya Allah tunduk dengan Kau Maha Kuasa, Maha Suci Kau ya Allah. Subhana Rabbiyal Azim. Sesuai kita sebut, sesuai yang kita faham dengan adanya penghayatan. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar bagi siapa yang memuji. Kita pula faham asbabul wurud kepada hadis. Maksudnya kenapa kita sebut sami Allah Muhammadan. Asal daripada Quran, daripada sembahyang semua takbir. Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar.
Tidak Allah semua Allah, tapi mana datang sami Allahu liman hamidah. Panjang cerita doa laki-laki dalam masuk takbir dan sebagainya. Jadi itulah cerita asal kenapa dalam sembahyang kita sebut wali pada i'tidal sami Allahu liman hamidah. Padahal pada topik-topik lain pertukaran satu rukun ke rukun yang lain itu dengan lafaz Allahu Akbar, dengan lafaz kalimat takbir, namanya takbir intiqal. Intiqal maksudnya pindah, takbir zikir takbir ketika kita pindah satu rukun. Tapi pada i'tidal wali. Jadi kita pun ada penghayatan kisah ada. Itu sesuai. Panjang waktu jauh soalan ni. Baru habis. Tanya sikit ni. Jawab ni baru habis. Itu pun tak faham pun tidak Semua dah tengok lah kan habis pula udang kat bawah dekat. Dia nak beli udang lupa pula tengok kan habis selesai dah. Yang bikin udang tak habis udang bawah ni kan pergi udang belah pasang lain pula. Ya. Okey. Tak dengar lah cik. Okey. Okey. Boleh. Bang Okey. Itu tak ada masalah. Yang penting dia gorak dulu sebab itu bagus sebab itu ya. Afdal kita sebagai makmum yang mengikuti imam, kita nak bergorak pindah rukun satu rukun, sebaiknya bagi imam habis nyebut lafaz takbir intiqal tu baru kita gorak. Yang jadi masalah imam tak habis sebut, kita dah gorak. Contoh, daripada sujud imam nak tarawih naik bangkit rakaat kedua. Jadi dia takbir Allahu Akbar, bar dia tu baru kita bergorak. Sebahagian, bahkan saya rasa kebanyakan kita imam belum lagi habis menyebut takbir, kita dah mula gorak. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Makmum gorak lebih dulu daripada imam. Gorak tu bukan lebih dulu lah. Dia kalau lebih dulu tu dia jadi batal. Tapi dia sampai lebih dulu, imam tak sampai lagi. Dia gorak gantian pun imam. Itu tak ada masalah sebenarnya. Tapi paling tidak afdal macam tu. Jadi imam bangkit. Yang kadang-kadang dia duduk istirahat dia tu kan. Kalau pula imam dah pencen, umur dah dekat 70. Pergerakan dia tu terbatas. Dia tak boleh laju macam imam muda. Haud ada, lutut ada, pinggang masalah, koncing mani, semua tu kan. Jadi gorak itu selalu kena pula badan 167 kilogram. Dia terbatas gorak. Allah Akbar. Dia habis bar tu baru nyangkung. Selalu dia nak berdiri ni, daripada sujud nak pergi ke berdiri ni, bar itu baru nyangkung. Mana slow tu. Jadi kalau yang macam tu, kita yang duduk belakang, kita gorak memang dia habis dah bar tu kita gorak. Jadi kita gorak ni agak laju macam cik kan. Cik walaupun nampak tak berapa muda, tapi tenaga cik macam orang muda, pocut betul contoh lah kan. Nampak yang macam tak ada gigi, tapi dah laju gorak Jadi imam Allahu Akbar, okey dah. Jadi kita dengan bar imam dah habis sebut, kita pun gorak. Tetapi oleh kerana pergerakan imam tadi terselu, jadi kita pun gorak, kita togak dulu pada imam. Imam tak togak lagi, kita dah togak dah. Macam mana tak batal solat? Sebab permulaan pergerakannya tidak mendahului imam. Dia dikira yang mula-mula tu. Kes dia kalau macam makcik tu belakang orang perempuan ni, perempuan kan ada tirai kebanyakan surah masjid. Ada tirai ni taklah wajib.
Tapi kalau ada tirai tak ada masalah kan. Itu untuk memisahkan antara jamaah lelaki dan perempuan. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu itu sangat-sangat dituntut. Pasal apa? Pasal percampuran lelaki dan perempuan itu ditolak sama sekali. Ya. Terutama dalam masalah salat berjamaah. Sebab ada enggak kadang-kadang saya ada jamaah perempuan, dia kata, mana ada kan apa ni hukum kata yang kena letak tirai lah apalah. Tak payah buka habis dia ni. Tak ada hadis kata tu. Jadi kita memanglah zaman Nabi tak adalah tirai memisahkan antara lelaki perempuan macam tu yang kita buat ni. Tapi atas dasar memelihara daripada fitnah. Jadi itu pun kena pelihara, jaga. Kita tak lebih macam dulu-dulu. Sekarang ni orang perempuan pergi masjid nak tarawih contoh. Tapi apa punca pula pergi masjid pergi tak sembahyang tarawih, ada pula rincu bibi. Apa punca itu? Kalau pakai rincu boleh jadi makin khusyuk. Letak tiga biji rincu di lumur tu betul ke bibi tu kan. Sebab makin khusyuk dah sembahyang. Kalau dolak produk rincu, khusyuk tenyih ke bibi tu khusyuk. Tenyih dia khusyuk. Masalah mungkin dia khusyuk, imam lah tak khusyuk. Macam halal lah. Semua fitnah nak ubah. Jadi macam mana keadaan sembahyang kita ni, kita dulu tonggak diri banding pada imam, tak jadi masalah. Yang jadi masalah bila kita bergerak mula-mula dulu daripada imam. Ada sebahagian kata makruh, ada kata haram. Cuma kalau kali pertama, jadi kalau tak sengaja tak ada masalah. Kalau kita beriu nak copek-copek disengajakan sekali, okey. Kalau masuk dua kali batal sembahyang kita. Ya. Idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, maksud takbir sini takbir haram. Dia kata apa? Menjadikan oleh ia akan dua tangannya membatuli dua bahunya. Dua bahu. Macam mana tangan tuan ke ikut bahu lah. Macam mana kadar bahu kita, begitulah kita ambil kadar kedudukan tangan kita ketika kita okey. Ini sebenarnya khusus bagi orang laki-laki. Orang perempuan ke bawah lah sikit. Jadi berbetulan bahu hadwal mankibain kan. Jadi bahu sini okey nak. Orang perempuan bawah tapi tak ada terkeluar kan. Ada tompek-tompek tu memang ada hadis. Itu pun kalau kita dah rajin pun belajar daripada YouTube, macam-macam benda ini sebut ni kata lain tu tak. 10 orang ustaz dibuka, ustazah 10 tu pula lain-lain cerita dah kita apa ni. Kan? Buka kitab tengok elok doh hadisnya sini contoh. Ya walaupun dalam keadaan banyak pandangan ulama, kita katakan khilaf, tapi paling tidak bila kita pegang apa yang kita pelajari melalui kitab yang kita tengok, baca, belajar, itulah yang paling kuat. Yang paling kuat maksudnya yang paling kita amalkan. Jadi hadwal mankibain berbetulan bahu. Kayak Allah. Longgang, jari itu bengkok. Tundukkan sikit arah kiblat. Ya Allah, depan ada yang contoh, ada macam-macam gaya. Jadi kita nak supaya perbuatan kita tu diusahakan mengikuti betul-betul perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia yang dapat sembahyang daripada Allah Taala. Sebab itu Nabi khabar kalau kamu sembahyang betul-betul macam mana dia sembahyang. Sembahyanglah kau macam kau tengok dia sembahyang. Kita tak ada sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi diriwayatkan satu generasi ke satu generasi sampailah kepada kita tu namanya hadis-hadis Nabi. Perkataan dia, perbuatan dia, takrir dia, kita belajar. Itu seolah-olah Nabi kata kalau kita belajar betul, kita buat apa yang disebut dalam ini, kita sembahyang ikut cara yang disebut ni.
Itu seolah-olah kita semayang macam kita tengok Nabi semayang. Sudah, kita dah tengok Nabi semayang, kita ikut Allah. Macam tu lah lebih kurang. Ya. Angkat tangan tu betul. Tu kalau yang boleh angkat tangan lah. Kalau yang lomau, tangan sakit, ustaz bahu dan sakit terkehel, itu tak payah lah. Bola yang terkehel tak payahlah beriun yang angkat, tak angkat. Sebab benda tu sunat. Beza. Yang jadi rukun itu sebutan Allahu Akbar itu tu rukun. Adapun ngangkat tangan tu sunat. Jadi ada orang bongi-bongi. Orang angkat tangan pasal pun yang lain. Macam-macam cara. Sedangkan dia rukun. Rukun tu baiklah sama ya. Kalau rukun, dia tak faham. Angkat tangan tu tak rukun. Angkat tangan tu nama raf'ul yadain. Angkat tangan. Itu hukumnya sunat. Yang jadi rukun sebutan lafaz Allahu Akbar. Baik. Jadi angkat tangan walaupun sunat biarlah kono cangguh. Cangguh jaga tuhadul mankibain berbatulan bahu Allah bahu. Jangan keluar. Jangan deteh muna. Kalau deteh bawah ni ikut lima. Jangan lebih tengok laki-laki. Jadi Allah itu dah lebih yo bahu. Bahu, tapi itu pun dah lagi pada bahu, berbetulan bahu, hadwa, mana sama dengan bahu. Ini dah jauh. Ini dah jauh. Tak betul dengan bahu. Ni rakit dengan bahu. Berbetulan bahu, sudah rakit dengan bahu tu. Dengan Allah. Aku buat macam tu pula. Tapak tangan tu biarlah ke kiblat. Itu adalah ke langit. Allah. Itu Allah. Tapak tangan tu agak ke pipi. Tapak tangan lah. Wa idza raka'a. Ini apabila dia rukuk. Amkana yadahi min rukbatai. Memboleh tatap akan dua tangannya pada dua lututnya. Jadi makna tangan kita tu dah pegang lah lutut tu. Tangan tu dah kono dekat lutut. Jadi dalam mazhab kita, sekurang-kurang rukuk, tapak tangan dekat kepala lutut. Itu sekurang-kurang rukuk. Tapak tangan tak nyentuh kepala lutut, tak sah rukuk kita. Itu bagi yang sah, sehat, elok. Yang ada penyakit, sakit dan sebagainya, itu terkecuali. Jadi, nomor satu yang kita kena ingat, orang yang semayang dalam keadaan tak sihat, itu banyaklah pengecualian dia. Sehingga pada kau yang wajib yang jadi rukun tu kadang-kadang tak dibuat dengan betul sempurna, tapi sah semayangnya. Pasal apa? Dia uzur. Contoh berdiri itu kan wajib, tak terdaya duduk teh kerusi, sah semayangnya. Jadi satu lagi, Fatihah itu kan rukun, tapi dia tak baca. Pasal apa? Pasal dia baru semalam masuk Islam, contohnya. Sah rukunnya. Itu darurah kan. Keuzuran bagi dia. Belum belajar lagi. Dan begitulah keadaan-keadaan yang lain. Orang tak boleh nak sujud. Pasal apa? Dahi ni lupa betul. Ni, tutup betul. Tak boleh sujud dengan dahi dia, boleh dia sihat semi je tak boleh. Orang tanya pasal apa ni? Malam, bini dan cakar dengan dia ni. Tetangga kulit ni. Apa nak puncung dia suruh beli air mangga dan beli temikai. Contoh, dagang buat tu, kat situ tu kan. Takat silap beli air, kalau cakar dan contoh je nak ngobat kan, dia tak boleh sujud. Ni ulama kata kalau tak boleh sujud dekat depan, dia sujud dekat tepi. Tepi ni ada dua, kanan kiri. Dulu kan yang kanan. Kalau kanan boleh, buat kanan. Tapi kalau kanan tak boleh, lagi. Jadi kanan boleh, kiri pun boleh. Tapi afdal ambil kanan. Tak? Ini tengah-tengah ni dah jalan ni. Dah cakap ni. Tak boleh sujud di sini. Ni kan anggota sujud. Ada 7 semua tu dah sebut dah itu. Tak boleh. Kanan kiri boleh. Ambil yang kanan. Tapi kalau semain salah. Sujud tengok orang tu lah. Pula kono tu kan dia pun ni. Kan? Sujud mana? Sini tak boleh. Sini pun tak boleh. Sujud bola hati. Jadi bola hati ni tonggak lah sikit. Kan? Kita biasa sujud sini. Dia dah centuang.
Ya. Kena teh kepala. Ya. Kalau semua dah berbalut, habis semua kena cakap. Salah bala habis semua. Contoh lah. Bini pun rimau. Habis semua. Cakap. Sampai belakang kepala. Salah bala. Contoh. Jangan nak sujud. Sujudlah pada mana tempat yang boleh. Kalau tak boleh, tergaing lah kepala tu. Tahu tak tergaing? Nyentuh dah tak boleh. Kanan boleh pergi, tak boleh. Dahi tak boleh. Teh dahi tak boleh. Kepala semua tak boleh. Kena cakap. Kan? Bisa angkat dia betul. Di kokpit ni kepala kita ambil kau contoh. Kan? Jadi, yang tu nak macam mana? Nak nyentuh tak boleh. Sampai sujud. Gaing ni je lah. Buat isyarat aja. Allah. Dia tetap tunduk tak? Sebab tunduk dia masih boleh. Allah. Gaing ni. Tergaing kepala. Tahu tak? Cik faham tak tergaing ni? Tak faham. Cik orang mana? Orang England. Melaka. Tak faham tergaing ya? Tergantung lah kepala tu. Payah juga cakap dengan cik ya. Tergaing tergantung cik. Dia tak kono tempat sujud. Kalau tergantung kan nampak jauh pun lah. Dia tergaing tu dokek lah dengan tempat sujud tu. Kan? Isyarat. Dia tak boleh. Supalah masalah rukuk. Orang tak boleh nak rukuk. Kan ya. Syarat tunduk dekat. Tunduk badan dan kan semayang tertulis kan. Allahu Akbar. Betul tak rukuk? Tak betul. Dia tak boleh. Dekat tu yang ada yang boleh. Baiklah itu. Tunduk tu isyarat dia rukuk lah. Sujud tunduk yang sama juga tapi lebih bawah sikit. Padahal rukuk sujud kan jauh beza cara Tapi dia tak boleh. Allahu Akbar rukuk. Allah Alhamdulillah. Sujud bawah daripada rukuk. Allahu Akbar. Sama ya, tapi bawah sikit ya. Bawah lebih daripada yang pertama tadi. Lebih daripada yang rukuk tadi. Baik. Jadi sekurang-kurang rukuk kita turun tapak tangan kono ke kepala lutut. Tapak tangan bukan ujung jari tangan tu. Tapak tangan betul kono kepala lutut baru. Yang afdal bawa turun ke bawah lagi. Bawa turun ke bawah lagi. Yang belakang kita ni jadi gatal lah lurus. Lurus. Sampai ke punggung dia lurus. Elok gatal. Itu yang afdal. Tapi kalau takat tangan kono kepala lutut dia sentuh lagi. Tapi tangan tu dah kalau tak kisah. Sekurang-kurang rukuk. Turunnya lagi. Jadi dah tangan tu kat kepala lutut buka. Turun ni buka. Orang perempuan yang buka. Orang perempuan dia masuk ke dalam. Orang lelaki dia buka. Ya. Baik. Thumma wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma asara dhahrahu. Itu belakang. Kemudian melipat ia akan belakangnya. Melipat ni. Thumma hasara dhahrahu, kemudian melipat ia akan belakangnya. Dia letak dia rukuk, kemudian dia letakkan belakangnya. Mana lipat berat. Apa nama? Mengatur kan lah. Itu dia kata mengatur kan. Lah mengatur kan. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. Ini i'tidal ni. Maka apabila mengangkat ia akan kepalanya daripada rukuk, betul ia hingga kembali. Mana dia togak betul. Togak. Sami Allahu liman hamidah, tak ada condong macam bongkok dah. Tak bangun dah. Dia kena togak. Kecuali kalau ada masalah tertentu pada anggota. Sakitlah, uzur, ada keuzuran. Itu tak apa. Itu i'tidal. I'tidal kena tomak ninah. Setiap rukun tadi tu kena tomak ninah. Saya tokan kat situ pasal ada orang i'tidal tapi tak ada tomak ninah. Gorak-gorak. Kalau berhenti diam lah. Sekurang-kurang sekali tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Okey, baru gorak. Ni sami Allahu liman hamidah. Allah. Tak boleh. Pada rukuk, okey, ada tomak ninah. Pada sujud, ada tomak ninah.
kalau i'tidal tak ada tamakninah. Duduk antara dua sujud tu memang melampuh-lampuh ramai tak ada tamakninah. Kan? Tak apa. Bukan tak potong. Ini tak batal sebab duduk antara sujud pun tamakninah juga, tapi banyak ada kat situ. Sama dengan masalah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allah dia terutama kalau sembahyang seorang-seorang lah. Kalau sembahyang jamaah itu dikawal oleh imam. Imam sami'allahu liman hamidah. Jadi disunatkan bagi imam tu, bahkan bagi makmum juga, disambung dengan wirid dan zikir yang disebutlah hadis. Allahumma hamidah, sambung. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardh wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Contoh, kita nak sambung itu. Sambung tu supaya ada masa bagi makmum mengikuti imam siap dengan tamakninah. Jadi dia tak akan boleh mendahului imam. Mau tak mau, bila dia ikut imam kalau macam tu gaya, maka dia berhenti lah. Dia berhenti dah. Maka jadi tamakninah bagi dia. Kan? Nah, di situ peranan imam lah pula. Kalau solat berjamaah. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, ni dia. Ada benda nak dikojar, cici ni. Nah, tamakninah kalau tak ada, sedangkan tamakninah dalam mazhab kita tu rukun. Salah satu benda rukun, tak ada tamakninah, batal sembahyang kita. Baik. Istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahum. Mana semua anggota dia menjadi tegak berdiri pada tompek. Dia jangan bongkok dan sebagainya. Ya. Tamakninah. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima. Apabila ia sujud, menghantar ia akan dua tangannya dengan tiada menghamparkan dua lengannya ke bumi, dan tiada juga menghimpunkan keduanya kepada lambungnya. Ini secara khusus bagi orang lelaki-lelaki lah. Kalau sujud, dia kena buka serupa macam masalah rukuk tadi. Tidak menghampar dua lengannya. Mana dia? Dia sujud, tangan sini, tangan naik atas. Wala ghayra muftarishin. Mana dia? Tidak dengan sini. Letak. Faham? Itu sujud, cina kan? Ada orang sujud tangannya landing dekat lantai. Dia sujud macam ni. Tangan betul-betul letak ke lantai. Ini maksudnya muftarish. Kan? Tangan ni duduk, okey. Boleh terlepas sampai semayang tu lah. Dia tegas sejadah. Patut diangkat. Ini ghayra muftarish. Tidak muftarish. Kalau muftarish, ini makruh hukumnya. Salah apa? Kata ulama ada sabit pada hadis cara macam ni menyerupai binatang. Cara binatang duduk. Apa binatang yang duduk cara macam ni? Anjing, unta, contoh kan? Jadi perbuatan solat yang menyerupai perbuatan binatang semuanya makruh. Jadi yang ni jangan turun. Sah semayang tak? Sah, tetapi makruh. Baik. Wala qabidihima, jangan dikuncupkan. Jadi ni orang lelaki-lelaki lah, ya. Jadi kalau disujud, satu tangan tu tidak muftarish, tidak landing tompek di lantai. Kemudian dibuka. Wala qabidihima. Dia tak dihimpun ini. Ya. Dia buka. Asal qabid tu macam ni. Qabid, ya. Kuncup. Tapi dia basah. Buka. Jadi pertama tak dipendah ke bawahnya, kemudian tidak dikuncupkan, dibuka oleh laki-laki. Orang perempuan dia tutuplah laki-laki. Buka. Wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblata.
Ni ketika sujud lagi ni. Jadi dia kata, dan menghadap ia dengan segala hujung jari kakinya akan kiblat segala manusia semua. Jari kaki ada berapa? 10, 5 kanan 5 kiri. Ke semua hujung jari kaki ni dihadap kiblat. Maksudnya dibengkokkan. Maksud kita semayang kan, katakan ni kaki. Ni jari kaki dengan jari tangan tak sama kan. Jadi nak senang mudah Jadi semua jari tu letak ni. Mana ni sekarang ni ada kiblat sini. Kita sedang sujud. Jari kaki ni semua letak ni. Arah ke kiblat. Kan? Ada yang 2 jari dia. Ada yang 1 jari dia. Ada yang 3 jari back. Nah, ini dia kata ke semua jarinya. Semua di arah bi atrafi asabi' rijlaihil qiblata. Semua. Jadi kalau solat, pastikan jari kaki kita betul. Kalau tak boleh, kaki sakit macam jari saya kadang nak, terutama ibu jari kanan lah. Kadang-kadang ada rasa sakit. Kan? Saya tak gaut, saya okey yang gaut. Gaut tak boleh bengkok kan. Gaut ni ada ubat kan. Ubat makan udang sebelah mau. Makan udang, makan korang. Cantik lah tu. Jadi jangan ikut pula hospital dia ni. Apa nak ubah ni guys? Jadi kaki tu, jari tu afdal, bukan wajib. Tapi yang wajib tu kita kurang adalah 2 jari. 1 jari paling kurang tu kalau tak terdayuk. Kalau tak terdayuk cerita lain macam masalah tadi ni. Uzur tak payah. Tapi kalau dalam keadaannya memang ada masa kita tak boleh sah sujud kita. Kan? Letak ke belakang jari. Itu kena hati-hati. Kecuali tadi sekali lagi saya ulang, kalau uzur tu jangan ditanya. Uzur dah tentu dah tak boleh. Ambillah gaya mana yang boleh. Cuma yang paling pasti kalau diangkat kaki tu jelas benda tu tidak sah sembahyang. Kan? Kalau takat-takat duduk belakang masih ada pendapat ulama yang mengesahkan. Tak batal sembahyang. Belakang jari. Ada lagi. Kalau takat berdiri ni lagi ada lagi. Masalah tu sah sembahyang kita. Tapi kalau dah terangkit langsung tak jojak kaki kita, itu sepakat mazhab empat itu semua kata tak sah. Sebab dalam hadis jelas apa dia menjadi anggota sujud. Apa nama? 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan dahi. Jadi kalau dah terangkit kaki mana ada? Dia 2 anggota sujud dia dah cacat, dah tak kono tempat, dah tak menyertai sujudnya. Tu jelas. Terangkit kaki. Jadi sepakat ulama di situ tu yang kata tidak sah sujud sekaligus tak sahlah sembahyang Ya. Dia macam mana? Dia sujud, kaki dia kena. Dahi. Okey. Betul? Dia kalau sembahyang seorang-seorang, dia boleh jadi itu mana pun. Dia kalau dah angkat, dia tak boleh turun bawah. Batal sembahyang kita. Tapi kalau sembahyang berjamaah, salah satu syarat dia mesti muwafaqah dengan imam dengan segala perbuatan dia. Maknanya dia kena ikut ittiba' imam tu. Dia kadang-kadang dia masalah macam ni. Itulah masalah jemaah tadi tu. Kalau main seorang tak boleh tu, kan? Dia bangkit, dia letak balik, batal sembahyang dia. Kan? Kalau sembahyang jemaah dia wajib muwafaqah dengan imam. Jadi macam mana keadaan dia? Dia
Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar kita ikut. Kadang-kadang ada makmum yang lambat ikut imam. Jadi Allahu Akbar, makmum semua dah sujud ikut imam. Dia togak lagi. Rabbi firli, warhamni, wajibul. Lambat pula. Kan dia ni lambat. Baru dia bangkit. Baru dia turun. Bila dia turun, imam dah nak start bangkit. Allahu Akbar dia turun. Orang imam Allahu Akbar. Ni imamnya. Padahal dia yang lambat ni. Faham tak? Dah kono dah gayo tu. Mana waktu tu memang patut waktu imam dah bangkit dah. Tapi semula imam belum bangkit. Takbir yang kawan ni longang ni bukan takbir imam bangkit daripada sujud. Takbir kawan ni yang lambat nak pergi ke sujud. Dia pun sebut Allahu Akbar. Kawan hujung tu, yang belakang tak apa sebab dia terlonggar imam ni. Jadi tak terpedaya lah. Yang hujung tu. Dia ingat ini imam tu dia pun bangkit Allahu Akbar. Belum lagi. Dia turun balik. Kerana wajib mengikut imam, muwafaqah imam, dia patah balik mengikuti imam. Sebab mengikuti imam. Apa? Seorang tak boleh. Kan? Kecuali ada bono-bono yang memudaratkan. Kan? Allahu Akbar tu. Antu pula batu tajam tu sentuh ni. Angkat tak boleh. Kan? Segera lah. Kena muwafaqah dengan imam. Tak boleh. Tak boleh. Kena. Cuma satu lagi saya ingat tadi ni. Masalah sujud tadi ni. Kalau dia bangkit, terlajak. Imam belum bangkit ni. Jadi dia gayo nak turun, imam pun Allahu Akbar, dia tak boleh turun. Dia turun, dia batal. Dia tunggu tempat ni. Faham? Kan? Jadi kalau dia bangkit, tersilap tadi ni. Dongah orang ni takut dengan imam, dia bangkit Allahu Akbar. Imam masih pada tempat sujud kan? Ada juga yang mengatakan tunggu situ kan? Imam bangkit. Jadi kalau kita nak muwafaqah dengan imam, kita turun kan? Tapi tak salah saya ada dalam kitab Al-Qaul Tam. Dia kata tertunggu sehingga imam bangkit. Itu pun takut jadi batal. Ada pendapat atau begitu. Yang mana tu maksudnya? Yang tak boleh budaya. Kalau tangan saja itu tangan cakaran dan juga kita boleh. Boleh. Asalkan kita memang mula-mula dah letak dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar bangkit. Tak apa sebab kita memang dah letak dah. Situ dah letak. Kalau memang tak letak daripada awal, tak boleh. Kan? Tak boleh. Batal mayang kita. Serupa macam masalah tamak ninah. Baik, kita tamak ninah pada ketika iktidal. Contohnya, Sami'allahu liman hamidah. Ini dah tamak ninah. Tapi imam belum turun sujud ni. Bila imam turun sujud, kita gatal kat tangkuk, kita garu. Jadi bila garu ni imam sujud turun. Kita terus turun. Time garu ni kita turun. Sah tak semayang? Sah. Nampak macam tak ada tamak ninah, tapi sebenarnya ada. Sebab ada tu masa mula-mula. Dia dah tamak ninah dah awal tadi. Dah tamak ninah awal tadi. Dah terhasil tamak ninah memadai yang tu. Jadi bila diturun, tengah garu diturun, dia diturun ikut imam. Boleh. Tak batal mayang. Tapi yang tadi tu saya cek balik lah tengok. Dia bangkit dulu daripada imam, kemudian menyadari imam belum bangkit daripada sujud, sama ada dia kena kembali pada tempat imam sujud tadi tu, ataupun dia duduk antara dua sujud menunggu imam bangkit. Kan? Itu dia ada sebut dalam kitab Al-Qaul Tam tu memang ada sebut. Cuma nak tengok mana yang sebenarnya yang paling kuat, paling sahih. Nanti saya tengok. Ya. Okay. Baik. Wa idza ja'asa fi rak'ataini
jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Dan apabila duduk ia pada rakaat yang kedua akan duduk tasyahud. Tasyahud ini tasyahud awal lah, tahiyat awal. Duduk ia atas kakinya yang kiri. Ini namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Dan mendirikan kakinya yang kanan. Ini ramai juga orang yang tak buat, mungkin sebab kaki jari sakit apa-apa ataupun badan dipengaruhi oleh badan yang besar apa-apa. Bila badan besar agak gemuk sikit, jadi dia punya kaki tu dah macam besar kan. Dia tak boleh nak buat benda macam ni, tu jadi tak jadi masalah. Apalagi kalau benda ni hanya sunat sahaja. Ya, sekali lagi, wa idza jalasa fi rak'atain, apabila duduk untuk duduk tahiyat awal, jalasa ala rijhil yusra wa nasaba al-yumna, duduk punggung dia tu duduk atas kaki kiri dan ditogakkan kaki kanan. Togak kaki kanan tu maksudnya jari-jari dia semua dibengkokkan arah kiblat, ujung jari semua arah kiblat. Baik, kemudian wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, maksudnya tahiyat akhir, qaddama rijlahu al-yusra. Kaki kiri ini dikeluarkan. Apa ni dia kata? Disorongkan ke kanan akan kakinya yang kiri. Disorong mana dikeluarkan. Mana dia duduk, lutut ke sini dengan ke sini. Kaki dia menyilang keluarlah sini. Semua jari dia sama juga arah kiblat, bengkok kan. Kaki kiri ni jari dia tu bengkok semua arah kiblat. Dia bukan keluar disorong situ arah kiblat. Wa nasaba al-ukhra, dan kakinya yang kiri, tu kaki betul lah. Dan mendirikan, wa nasaba al-ukhra, dan mendirikan kakinya yang kanan. Kaki kanan, ingatlah, ingat. Macam tadi, kaki kiri keluar, kaki kanan berdiri. Semua jari dia, ujung jari dia di arah kiblat. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk ia atas pungkurnya. Maka pungkur. Kalau orang belah utara dia sebut pungkok kan. Atas pungkoknya, mana atas punggungnya kan. Dia duduk atas, duduk dengan tadi dia duduk atas kaki kiri, itu duduk tahiyat awal. Sekarang tahiyat akhir, duduk atas lantai lah kira. Tu maksud dia. Dia duduk tak ada alih kaki. Baik, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi, ini secara ringkas kedudukan semayang yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang perlu kita ikut. Jangan buat gaya kita sendiri. Ada sebahagian ataupun beberapa perkara yang tidak disebut di dalam hadis ini, terutama yang berkait dengan perkara-perkara sunat. Perkara sunat masuk semayang ini banyak. Kita ringkaskan, ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Ya, ada sunat ab'ad. Dia ada sunat sebelum semayang, ada sunat tengah semayang, ada sunat lepas semayang. Ya. Sunat sebelum semayang ada berapa? Tu paling sikit lah. Sunat sebelum semayang ada 3 sahaja dalam masyarakat kita. Itu pun dikhilaf dari ulama, ada yang kata tambah lagi. Tapi yang paling banyak kata ada 3. Pertama, sunat azan. Nombor 2, sunat iqamah. Nombor 3, sunat sutrah. Kalau lain tu tambahan nama-nama yang lain lah. Contohnya kalau semayang berjamaah, sunat adanya dengan mihrab imam dan sebagainya. Baik. Kalau semayang tengah semayang sunat apa tu tadi? 2. Hayat dan ab'ad. Huraian ni banyaklah yang kita cerita tadi, banyak kait dengan hayat. Kemudian sunat lepas semayang. Lepas semayang tu pun ada sunat dengan zikir, sunat dengan doa. Nanti
sini pun insya-Allah dia akan sebutlah kan bacaan-bacaannya. Baik. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Kita sambung dengan hadis yang ketiga. Hadis seterusnya. Apa kata dia? An Ali bin Abi Talib. Qala an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin. Ini semua sunat-sunat hayat ni. Segitu sunat. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Rawahu Imam Muslim rahimahullah wa fi riwayatin lahu inna dhalika fi salatil lain. Baik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya adalah baginda apabila berdiri sembahyang mengucap ia wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai ucapnya kepada kira-kira ila qali minal muslimin. Muslimin. Minal muslimin itu maksud dia hamba daripada orang-orang Islam. Jadi wa ana minal muslimin. Apa ujung itu kita sebut apa? Doa iftitah ataupun istiftah. Boleh tak? Jadi sunat tu, sunat hayat. Dan doa iftitah sunat pada salat fardu dan juga salat sunat. Contoh kita sekarang banyak salat tarawih kan. Sebelum isya, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati apa itu. Kan? Jadi sunat selain sunat pun sunat baca iftitah. Ya. Macam mana kalau kita biasa dalam hadis kata wajjahtu. Banyak kita sebut Allahu Akbar kabira kan. Ada masalah kan Allahu Akbaru kabira. Kita berapa kecil belajar Allahu Akbar kabira kan. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Ya kalau dari sudut sebutan baris itu tak ada, kalau kita menyambung baca baris itu kita cicikan. Ya silap dari sudut sebutan. Tidak kepada dari sudut makna, apalagi kalau benda ni hanya sekadar sunat saja, tak perlu dipermasalahkan. Jadi kalau dia buat dalam bentuk yang berhenti, waqaf, itu tak masalah. Allahu Akbar kabira. Boleh tak? Boleh. Dia bukan mana wajib pun. Cuma untuk sempurna tidak sempurna. Kalau kita takbir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh kan? Masalah. Tak ada lagi kita nak takbir ya Allahu Akbar Allah. Ada. Dia tak ada berhenti nak Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allah. Tak ada kan. Dengan Allahu Akbar Allah itu sambungan yang betul lah. Kalau nak berhenti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lebih kurang. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira. Boleh tak kita baca tu? Boleh. Sunat bahkan hukum dalam mazhab kita. Kerana itu juga amalan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Tak pernah tinggal sehingga dikatakan berabut-abut malaikat dengan bacaan tadi tu. Ganjaran yang besar. Dia nak baca tu boleh. Hadisnya sahih juga. Nak baca dengan yang ni boleh. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tak meninggalkan amalan yang dikatakan sebut Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, doa tadinya. Itu menjadi amalan kita belah-belah sini. Kalau belah Arab dia tak sebut Allahu Akbar kabira tu. Dia wajah tu ni ambil sini.
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Baik. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduh. Ini ada lagi bacaan yang lain. Nah, bacaan yang disebutkan dalam hadis sebagai bacaan iftitah. Kita paham iftitah gaya gitu baca lah. Sebenarnya ada lagi versi hadis yang bacaannya bukan yang macam kita amal selama ada. Beberapa gaya bacaan yang lain daripada kita ni. Pun namanya doa iftitah juga ataupun sebuah bacaan iftitah. Ya. Cuma di sini dia kata riwayat daripada Imam Muslim juga mengatakan inna dzalika fi salatil lail. Bacaan-bacaan yang disebut tadi ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali tadi ini adalah bacaan yang Nabi baca ketika dia bersolat malam, solat tahajud. Ya. Baik, selesai. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya apabila tidak kabar. Jadi adalah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang, diamlah ia sebentar hunaiha. Dan sakata hunaiha. Dia sonyak Allahu akbar. Ya. Sebelum membaca qabla ay yaqra. Ya. Sakata hunaiha qabla ay yaqra. Dia berhenti kejap, diam deh sakata hunaiha. Diam qabla ay yaqra sebelum dia membaca. Baca apa? Baca Fatihah. Sebelum dia baca Fatihah dia diam. Fasa'altuhu. Aku habis daripada semayang dah, tentulah habis semayang selesai. Boleh tanya. Siapa yang tanya? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia tanya. Aku pun tanya Nabi tentang senyap itu. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, aqul kata dia, aku membaca doa kata dia. Dan senyap sebelum baca Fatihah dan baca doa. Apa doa itu tadi? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi sambung lagi, Allahumma naqqini min khataaya. Jadi apa maksudnya? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku di antara aku dengan dosa-dosaku seperti mana kau jauhkan di antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku daripada dosa-dosaku seperti kemana kau bersihkan pakaian putih daripada kotoran. Seperti mana dibersihkan pakaian yang dah putih daripada kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, basuhlah olehmu segala kesalahanku dengan air dan salji dan air batu. Itu dia. Bersihkan macam kita bersih baju lah. Bersihkanlah dia dengan air. Jadi kalau kita ada air mutlak, air sungai, air paip dan sebagainya, itu kira air bersih.
Kita ada baju putih. Ada kotor-kotor tompok-tompok kita basuh dengan air itu. Sekarang ni ada sabun dan sebagainya lagi. Ada putih, helok macam biasa balik. Itu ya Allah. Kotoran-kotoran itu ibarat dosaku, bersihlah. Cuma Nabi minta doa sebagai satu tunjuk ajar kepada umat. Dan Nabi SAW memohon kepada Allah pembersihan dan penghapusan dosa. Sedangkan Allah menjadikan dia bersih daripada semua itu. Cuma diminta pertama mengajari umat dia bagaimana berdoa dan beramal dengan satu amalan. Ini yang kalau baca sesuai dengan kita yang banyak dosa. Nombor dua, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu suatu nikmat dalam beribadah. Buktinya, apabila Nabi SAW banyak sujud lama sujud maka ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, banyak sujud kau, lama sujud kau, bahkan pecah-pecah kaki Nabi bersujud dan berdiri lama ketika salat. Sedangkan kau dijamin segala-galanya di sisi Allah dan diampunkan segala dosamu yang telah lalu sekiranya ada. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Dan kalau lah ada, dah Allah Ta'ala ampun, dah settle, dah siap-siap. Maka jawab Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi orang yang terima kasih dengan Allah Ta'ala, jadi syukur. Jadi makna dia buat tu atas satu bentuk kurniaan nikmat Allah pada dia. Rasa syok beribadah, syukurlah dia. Jadi mohon ampun bukan kerana ada dosa, Allah jadikan dia tu maksum, bersih daripada segala dosa. Yang kayak kita tu lah yang patut dengan diajar. Maka layaklah kita yang melafazkan doa ni. Kan? Baik. Ini kalau hafal eloklah. Kalau tak, nak baik macam mana? Jadi, ini masa bila baca ni? Masa lepas daripada takbir al-ihram. Takbiratul ihram. Jadi bila kita selesai, dia jadi bacaan iftitah. Itu saya sebut tadi. Iftitah tu gaya kita, ya gaya kita yang kita baca. Itu hadisnya sahih. Datang juga hadis yang baca gaya lain. Ini di antara. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'anta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini khatayaya kama yunaqqa at-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni khatayaya bil-thalji wal barad. Itu disebut hadis khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini pun sebahagian daripada doa iftitah. Baik. Qala sekali عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Rawahul Imam Muslim bisanadin munqati'. Hadis ini hadis lemah, hadis dhaif ya. Wad-Daruqutni mausulan wa huwa mauquf. Sama juga hadis yang dhaif. Wa nahwu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an 'inda al-khamsah. Ya, hadisnya juga dianggap dhaif. Wa fihi وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. Ini semua bacaan-bacaan yang termasuk daripada bacaan iftitah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Kemudian bacaan apa lagi? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Kita nak baca yang mana satu tak ada masalah. Kan? Ambil mana lagi. Kita dah hafal lama yang kita baca tadi tu, ambil. Bahkan itu bacaan yang paling panjang lah. Yang lain pendek-pendek tadi tu. Ya. Kalau kata kita nak gabung semua tak ada masalah. Kita baca yang besok kita baca 10 tahun dah tadi tu, kemudian kita fikir-fikir tambah ada sikit. Itu utama kalau kita sembahyang seorang-seorang, tambah. Kan? Allahumma ba'in baini wa bain khataaya ya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib. كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Okey, berhenti situ kita pun baca Fatihah. A'udzubillah. Kemudian kalau sama lagi a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdi rabbil alamin wa kana idza raka'a لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. Ini panjang lagi kisah. Baca istitah dan sebagainya. Cuma di dalam hadis ini menjadi dalil bagi sebahagian ulama mengatakan baca Fatihah tidak perlu dengan bismillah. Hadis itu kata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salah bit-takbir wal qira'ata bilhamd lillahi rabbil alamin. Ya, wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada mengatakan Nabi tak baca bismillah. Allahu Akbar. Baca habis tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia tak ada bismillah. Dalam hadis kata macam tu. Adapun dalam mazhab kita berpandu pada riwayat yang lain yang sahih. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang seseorang yang tidak membaca Fatihah dan jelas Fatihah itu dengan bismillah. Itu umum hadis Fatihah. Yang datang hadis tentang bismillah hadis lain. Itu tadi hadis umum. Hadis umum tentang rukun baca Fatihah. Adapun hadis yang lain memang Nabi baca dengan riwayat hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi mulakan dengan basmalah, kan? Disebut dalam hadis. Jadi itu kan kita akan sambung lebih gayo apa namanya, bukan gayo di Bali, gayo kita. Baik, Allahu a'lam. Jadi lain ada soalan cik nak tanya. Alhamdulillah tak ada. Jadi lah ya. Baik kepada Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.